Ini apa yang berlaku di Myanmar pada 1 Februari yang lepas. 1988ခုနှစ်ကတာဝန်ယူစဉ်ကာလဖွဲ့စည်းပုံများနဲ့များစွာကချပါတယ် Satu rampasan kuasa telah berlaku dan dijalankan oleh tentera Myanmar dengan menahan beberapa pemimpin Myanmar seperti Presiden Myanmar iaitu Win Myint dan juga Aung San Suu Kyi. Untuk memahami apa yang berlaku di Myanmar ni, kita terlebih dahulu perlulah memahami sejarah dan sistem politik di Myanmar. Asalnya Myanmar ni dikenali sebagai Burma, tapi selepas mendapat kemerdekaan pada 1948 daripada British, sebuah kerajaan baru telah dibentuk dan dinamakan sebagai Kesatuan Burma. Masa ni, Myanmar telah pun ada badan parlimen dan juga pelbagai parti di dalam negara mereka. Tetapi, disebabkan kelemahan kerajaan pusat pada waktu ketika itu dengan kenaikan golongan minoriti, akhirnya tentera Myanmar melancarkan rampasan kuasa yang pertama iaitu pada 1962 dengan menjatuhkan ataupun menggulingkan kerajaan Myanmar pada waktu ketika itu. Semenjak itu, Myanmar diperintah secara totalitarianism sampailah 2011. Totalitarianism ni maksudnya Myanmar diperintah oleh satu parti saja iaitu Parti Sosialis Burma. Rakyat tak ada pilihan lain sebab ada satu parti saja dan keputusan kerajaan adalah datang daripada parti, bukan keputusan daripada kemahuan rakyat. Tapi walaupun hampir 50 tahun berada dalam totalitarianism, ada juga usaha-usaha untuk mendemokrasikan Myanmar ni. Perlembagaan Myanmar misalnya telah pun melalui beberapa pindaan seperti 1974 dan juga pada 2008. Tambahan juga, Myanmar pun dah beberapa kali menjalankan pilihan raya umum iaitu pada 1990, 2010, 2015 dan 2020. Parti Aung San Suu Kyi iaitu NLD ataupun National League for Democracy dah menang 3 kali pada pilihan raya umum Myanmar ni, tapi baru dapat merasa jadi kerajaan pada 2015 hinggalah sekarang. Fakta penting dalam politik Myanmar yang perlu kita faham, walaupun parti Suu Kyi iaitu parti yang pro demokrasi ni menang dan jadi kerajaan, demokrasi di Myanmar bukanlah demokrasi yang tulen. Ianya merupakan kerajaan gabungan di antara parti pilihan rakyat dan pihak tentera. Jika dilihat dalam perlembagaan Myanmar, pihak tentera masih lagi mempunyai kuasa yang sangat besar di dalam perlembagaan tersebut. Sebagai satu contoh, 25% daripada kerusi dalam parlimen mesti dihaskan untuk pihak tentera. Dan mereka juga mempunyai kuasa untuk melantik menteri di kementerian yang sangat penting iaitu Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Model demokrasi macam ni sebenarnya sangat rapuh dan juga tak stabil. Sepanjang Suu Kyi menjadi ketua ataupun pemerintah di dalam Myanmar, sebenarnya ada beberapa usaha reformasi yang telah dijalankan oleh Suu Kyi, macam reformasi dalam akta ataupun polisi ekonomi dan juga akta darurat. Tapi Suu Kyi taklah buat satu reformasi yang sangat drastik ataupun besar. Dia lebih kepada satu reformasi yang lebih berhati-hati. Sebab Suu Kyi tahu kalau dia buat satu reformasi yang besar dan boleh menggugat tentera, dia tak akan selamat dan demokrasi di Myanmar mungkin terancam. Sebab itu juga kita tak adil kalau nak salahkan Suu Kyi dalam isu-isu macam penindasan warga Rohingya dan sebagainya, sebab polisi ketenteraan bukanlah di bawah kekuasaan Suu Kyi. Jadi berbalik kepada isu penahanan ataupun rampasan kuasa ni, pihak tentera cakap ada beberapa sebab kenapa mereka tahan pemimpin-pemimpin Myanmar ni. Antaranya disebabkan Suu Kyi tak ikut SOP COVID-19 masa berjumpa dengan orang luar. Dan pihak tentera klaim yang kerajaan Suu Kyi gagal untuk ambil tindakan apabila tentera buat laporan bahawa keputusan pilihan raya terdapat penipuan. Sebab itulah pihak tentera ambil keputusan untuk rampas kuasa dan juga isytiharkan darurat selama setahun. Ada banyak perspektif yang cuba menjelaskan kenapa agaknya tentera Myanmar buat rampasan kuasa pada waktu COVID ni. Tapi kali ni aku tak nak kita fokus kepada sebab-sebab, tapi aku lebih suka untuk kita fokus kepada apa kesan-kesan daripada isu ni terhadap kita. Sebab akan ada orang kata, kenapa pula tiba-tiba kita nak sibuk-sibuk tahu pasal apa yang berlaku dekat Myanmar sana? Kesan pertama disebabkan rampasan kuasa ni ialah aktiviti ekonomi yang dijalankan Malaysia di Myanmar terjejas. Sebagai contoh, 155 pekerja Petronas telah pun terkandas di pelantar minyak
Yen Tanggun. Operasi di Pelantar ini terpaksa ditangguhkan kerana ada isu bekalan makanan dan juga barangan keperluan. Kedua, isu ini sebenarnya boleh mengakibatkan kadar meningkatnya pelarian ke dalam negara kita dan juga negara-negara serantau. Sebab bila Myanmar di bawah pemerintahan tentera, lebih mudahlah untuk mereka menjalankan polisi penghapusan etnik. Dalam dunia sekarang, kalau kita gagal nak memahami isu yang berlaku di luar daripada sempadan kita, lambat laun ia akan memberi kesan juga kepada kita. Bayangkan apa yang akan berlaku kepada 155 buah keluarga kalau ada apa-apa berlaku kepada pekerja Petronas ni tadi. Dan apa pula persepsi daripada masyarakat di negara kita kalau ada kadar peningkatan dalam kes pelarian? Adakah kita akan kembali prejudis kepada mereka? Terima kasih kerana korang dah sudi melihat video ni sampai habis. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Dan jangan lupa subscribe Atma Studio. Dan kita jumpa untuk video seterusnya.